Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak bawa tertinggal. Tak ambil. Buat tengok boleh nak ada selagi boleh nak tengok. Tak saja oteng lah kadang. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian kita dengan membaca panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Rasanya amat penting sekali lah kita memahaminya, sebab perkara sakit ini berkemungkinan belaka. Tidak ada orang yang tidak sakit tak. Berkemungkinan boleh menghadapi kesakitan, dan solat ni tidak boleh tidak didirikan. Selagi akal fikiran kita masih berfungsi, tak boleh bangun macam mana pun, wajib ditunaikan solat. Jadi pada muka surat 16 iaitu syarat-syarat sah solat. Kita ulang lagi sekali sikit. Syarat-syarat sah solat. Solat yang dilakukan mestilah memenuhi syarat-syarat berikut, iaitu mempunyai 5 syarat. Yang pertama, dilakukan dalam keadaan suci daripada najis. Dilakukan dalam keadaan suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat. Pada tubuh badan, biasanya lah kalau kita berseorangan ni lah, luka di belakang apa, tak ada orang yang nak tolong membersihkan darah di belakang kita. Pada tubuh badan, pakaian, dan begitulah juga pada pakaian. Ya, kita ada hanyalah pakaian itu sahajalah. Maknanya di luar rumah lah kita ke mana-mana. Kalau dulu macam zaman dulu pergi cari kayu api lah, jali. Dalam hutang tu nak boleh 2-3 bekah tu, tunggu masuk waktu. Zuhur nak habis dah, tak semayang lagi. Jadi kebetulan kain yang kita pakai tu tak bersih. Itu maksudnya. Syaratnya itu suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat. Begitulah juga, maknanya tak nanti dalam hutan tak. Kita seluar kita pakai tu kebetulannya terkena najis. Kita nak semayang walaupun di bandar ni tak. Maknanya cuma najis tu kita boleh basuh, buang di segi ain saja, tak nampak benda tu, tapi sucinya tak lagi. Baunya kita tak boleh basuh, cuma basuh untuk membuangkan benda najis itu saja. Maka dikatakan pakaian kita itu masih lagi belum bersih daripada najis. Sembayang dah masuk, kita terpaksa sembahyang. Dan tempat solat, solat. Ni maknanya kalau dululah kita belajar fiqh dulu, maknanya kita bela lembu, pergilah ke kandang lembu. Jadi
kawasan kandang tu memanglah telah dipenuhi oleh bekas air kecing lembu. Jadi kalau bekas najis dia tu nampak, tapi hak tak kena najis pun duduk bawah air kecing penuh. Itu dikatakan tempat lah dulu. Begitulah. Jadi dia kata sembahyang sah dilakukan, solat yang dilakukan mestilah memenuhi syarat-syarat berikut. Satu, dilakukan dalam keadaan suci daripada najis pada badan, pada tubuh badan. Macam minggu lepas saya kata selain daripada tu, artinya kita pergi ke hutan ke cari kayu api, tiba-tiba tercatahlah parang kita tu kena pada betis. Lukalah tak? Lukalah. Waktu zuhur nak habis dah. Waktu zuhur nak habis dah. Maka nak pergi cari air ni jauh tak tahu tepat. Dalam kawasan hutan tu. Jadi terpaksalah bersolat dengan adanya najis pada tubuh badan kita. Jadi bagaimanakah hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan. Umpama saya buat contoh tadilah, luka di bahagian belakang ke, tak ada orang nak tolong bersih, kita keseorangan tak? Ataupun kaki kita terluka, nak cari air tak tahu mana tepat, waktu dah nak habis dah. Mana kita terpaksalah solat juga. Menurut mazhab Syafi'i, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan wajib menunaikan solat. Dia wajib menunaikan solat juga. Tak. Sekalipun bersama najis. Tunai solat ini sebagai menghormati waktu. Sebagai menghormati waktu. Solat wajib kena dirikan juga, sekalipun ada pada kita tu sebab yang solat itu tidak sah. Tak, sebab tubuh kita, badan kita ada najis ke, ataupun pakaian kita bernajis, sedangkan masa dah nak habis dah ni. Menurut mazhab Syafi'i, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan wajib, wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis. Kenapa kena wajib kena solat juga? Sebagai menghormati waktu. Sebagai menghormati waktu. Namun solat tersebut perlu diulang kembali setelah sembuh. Namun solat tersebut perlu diulang kembali setelah sembuh. Habis. Menurut satu pandangan masyhur mazhab Maliki pula, kita ahli Jumaah ahli sunnah wal Jumaah ni ada mazhab kan. Tapi bagi pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan wajib menunaikan solat. Sama jugalah dengan Syafi'i, wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis, sekalipun mempunyai najis pada tubuhnya atau pakaian tepat, dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulang setelah sembuh. Bagi mazhab Maliki, solat wajib dilakukan sekalipun tubuh kita ada najis, dan solat itu tidak perlu diulang. Solat itu tidak perlu diulang setelah sembuh. Jadi ada perbezaan lah kita mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i solat sah juga, wajib solat juga kerana menghormati waktu.
Kerana menghormati waktu. Oleh kerana kerana menghormati waktu, maka solatnya hendaklah diulang. Kembali setelah sembuh, hendaklah diulang. Tapi menurut pandangan yang masyhur mazhab Maliki, pesakit tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan, menunaikan solat sekalipun wajib juga menunaikan solat sekalipun bersama najis, dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulang setelah sembuh. Serta tidak perlu diulang setelah sembuh. Jadi dalam masalah ini kita adalah peluang untuk membuat dua pilihan. Sama ada nak pegang hak mazhab Syafi'i, solat itu diulang, ataupun nak pegang hak pandangan mazhab Maliki, solatnya tidak perlu diulang. Jadi kalau kita ambil, kita orang mazhab Syafi'i ambil hak mazhab Maliki, dinamakan talfik. Kita boleh talfik. Okey. Jadi bila kita ulang solat ni, kita bukan niat qada. Tak niat qada, niat mengulang lah. Dah, kalau bahasa Arab i'adah. Usalli fardhu zuhri 4 rakatin i'adah. Kerana mengulang. Ada Allah Ta'ala. Dalam bahasa Melayu, sahaja aku solat zuhur 4 rakaat, mengulangi sebagai solat mengulang lah. Mengulangi saja aku solat pada zuhur 4 rakaat, mengulangi solat yang lepas kerana Allah Ta'ala. Dia tak boleh niat qada. Kalau qada ni kita tak buat, tak, kita tak solat baru qada. Ni dia kata i'adah, mengulangi. Kena niat mengulangi lah. Okay. Yang kedua, dilakukan solat hendaklah dilakukan dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil. Suci daripada hadas besar dan kecil. Pesakit yang tidak mampu bersuci daripada hadas besar, artinya dah mulai selesai haid dah. Maupun hadas kecil. Kebetulannya katakanlah dulu ni masalah ni banyak ni masalah berjalan kaki lah ni. Tak sampai ke satu tempat, tiba-tiba haid kita habis. Waktu solat dah nak tamat. Nak mandi hadas tak boleh sebab tempat tidak ada air, bukan? Apatah lagi hadas besar, hadas kecil pun tak boleh. Nak ambil wuduk pun tak boleh. Tempat kering ni. Sedangkan tengok matahari nak habis dah waktu ni. Tu dilakukan dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil. Pesakit yang tidak mampu bersuci daripada hadas besar maupun hadas kecil, wajib juga wajib menunaikan solat pada waktunya. Tak boleh nak pakai qada dak. Kena tunai juga, kena sembahyang. Wajib menunaikan solat pada waktunya sebagai menghormati waktu. Sebagai menghormati waktu. Jadi kalau dulu kita dengar dan kita tak berapa belajar dengan detail tak, dah tak apalah, dah nak hadas lagi ni, qada-qada lah. Qada-qada lah. Pakai tak semayang lah, qada. Sedangkan mengikut hukumnya wajib menunaikan solat. Barisan ketiga tu. Wajib menunaikan solat pada waktunya sebagai menghormati waktu. Namun ia perlu diulang kembali
setelah sembuh menurut mazhab Syafi'i. Dia pakai ambil sembuh. Setelah sembuh di sini maksudnya setelah memperolehi air lah dapat mengangkat hadas lah. Setelah sembuh masuk setelah dapat mengangkat hadas, maka dia perlu diulang kembali. Perlu diulang kembali. Ya. Tayammum. Dia tayammum ni maknanya untuk kalau tayammum ni kerana tidak dapat mengangkat hadas lah. Tidak dapat mengangkat hadas besar, tak ada air kan. Dia pakai tayammum. Tapi tayammum ni mengharuskan sembahyang juga, untuk mengharuskan sembahyang. Begitulah. Tapi hadasnya tidak terakat juga. Hadasnya tidak terakat juga, cuma untuk mengharuskan sembahyang, membolehkan sembahyang. Jadi hadasnya tidak terakat, maknanya di sini kalau nampak di sini dah maknanya kena solat semula jugalah setelah kita dapat air dah. Setelah kita dapat air. Ya. Memang dah kena mandi. Tayammum ni tidak terhakaknya hadas, cuma boleh mengharuskan solat. Boleh mengharuskan solat. Lepas pada tu kena mandi pula. Bahkan katakan hak orang mati tu dah. Hak tak boleh nak meratakan air pun kena mandi juga dulu. Penghabisan tu barulah tayammum. Jadi hak ni maknanya begitulah. Jadi kalau nak ikut yang terlebih senang, kita pakai apa pandangan ini, iaitu solat dulu. Kemudian setelah dapat mengangkat hadas, kita pun ulanglah sembahyang itu. Dia kata dilakukan dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil. Pesakit yang tidak mampu bersuci daripada hadas besar, umpamanya tak ada air. Ni dalam perjalanan kita lah, tak kira lah maknanya naik kereta ke ni. Kalau dahulu ni handayang hak jalan kaki lah ni, bermusafir dengan berjalan kaki. Sekarang dengan kereta. Tiba-tiba sampai di kawasan tu, satu kawasan hek kita habis. Waktu nak habis dah. Walaupun kita dengan kereta, tapi nak pergi cari tempat tu yang membolehkan kita mandi tu. Tak tahu. Tak tahu. Maka kenalah solat. Pesakit yang tidak mampu bersuci daripada hadas besar maupun hadas kecil, wajib menunaikan solat pada waktunya sebagai menghormati waktu. Namun ia tidak perlu diulang kembali setelah sembuh menurut mazhab Syafi'i. Ni mula. Kepada pesakit, dilakukan dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Pesakit yang tidak mampu bersuci daripada hadas besar, dia sakit. Pesakit. Di sini pesakit. Tak boleh turun katil pun. Tak boleh turun katil pun. Tapi akalnya waras, wajib solat bukan? Jadi kebetulannya dia ni orang muda lagi, masa sakit pun mari haid. Mari haid. Kemudian kering haid pun tak baik juga sakit itu. Tak boleh bangun juga. Tak boleh bangun juga. Tak boleh nak mandi jugalah. Maka sedangkan haid dah kering, cuma dia boleh sekadar basuhlah kemaluan dia dah bila di rumah ni. Tapi bab nak mandi ni tak boleh. Tak boleh.
Tak boleh, tak ada orang pun nak tolong menguruskannya. Maka dia kena sembahyang. Wajib menaikkan solat pada waktunya sebagai menghormati waktu. Namun ia perlu diulang kembali setelah sembuh, menurut mazhab Syafi'i. Beberapa kali sembahyang yang dilakukan itu selagi tak dapat nak mandi, maka kena ulanglah kembali sembahyang yang dia sembahyang dalam keadaan tidak mengakar hadas besar lagi. Hek suci dah, basuh dah, tak ada masalah di situ bahagian itu. Tapi bahagian seluruh tubuh ni tak boleh nak mandi. Tiga dilakukan dalam keadaan menutup aurat, iaitu di antara pusat dan lutut bagi lelaki dan seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan serta belakang tangan. Belakangnya artinya belakang tangan. Bagi perempuan. Bagi wanita, bahagian bawah dagu juga termasuk aurat bagi wanita. Bahagian bawah dagu. Bawah ni, jali. Ujung dagu ni masih dagu. Tak masuk bahagian aurat lagi. Bawah pada dagu ni. Bawah pada dagu ni dah masuk aurat dah. Sebab itulah baju semayang kau dulu tengok dia buat lebih ke depan tak? Buat lebih ke depan untuk menutupkan bahagian bawah daripada dagu inilah. Bahagian bawah dagu ini masih aurat, bahagian aurat. Tapi ujung dagu ni tak. Ujung dagu ni masih bahagian dagu lah. Dilakukan dalam keadaan menutup aurat, iaitu di antara pusat dan lutut bagi lelaki dan seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan serta belakangnya, belakang tangan, bukan belakang tubuh, serta belakang tangan. Bagi wanita, bahagian bawah dagu juga termasuk aurat bagi wanita. Bawah dagu termasuk aurat ni. Bahagian hak lembek ni, hak kerah ni dagu lagi. Tulang dagu lagi. Ujung ni tidak, hak lembek ni termasuk aurat. Sebab itulah baju semayang sampai dia lebih sampai ke sini lah. Lebih ke depan dagu. Sebab bawah dagu ni masih adalah bahagian aurat. Pesakit yang tidak mampu menutup aurat boleh solat mengikut keadaannya lah. Pesakit yang tidak mampu menutup aurat, tak mampu menutup aurat, okey, boleh faham lah. Tak mampu menutup aurat ni artinya katakanlah dia duduk sakit di hospital tak? Baju ada, bahagian tudung tak ada, bahagian tudung tak ada, tak. Sedangkan kepala itu aurat, maka dia bersembahyanglah dengan kadar meliputi bahagian leher sahaja, tak. Kita ambil dulu pesakit yang tidak mampu menutup auratnya. Kalau boleh solat mengikut keadaannya dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulang. Auratnya boleh solat mengikut keadaannya. Macam saya tengok dulu hak jenis semayang. Bila dia masuk waktu dia semayang, kain gebor hospital tu dia tutup habis kepala dia. Tutup habis, menutuplah aurat. Bagi hak pendek. Tapi bagi hak panjang, orang yang panjang, kalau tarik menutup kepala, kaki pula tak cukup. Bahagian kaki pula tak cukup. Jadi maknanya bolehlah tu mengikut keadaan lah. Tak.
Katakanlah nak tunggulah anak mari tak mari lagi ni. Anak mari waktu melawat pukul 4.30. Kita zuhur tak semayang lagi ni. Kain tak ada lebih. Yang adanya hak baju kita pakai dengan selimut hospital. Selimut hospital bolehlah tutup sampai kepala, likung. Tapi kaki pula tak cukup terbuka. Kalau we tutup kaki, kepala pula tak terlikup. Jadi bagaimana? Dia kata pesakit yang tidak mampu, tengok ayat dia, pesakit yang tidak mampu menutup auratnya boleh solat mengikut keadaannya. Ikut keadaan lah, sama ada nak lituk kepala ke ataupun nak lituk kaki, dalam keadaan begitulah boleh solat keadaannya sekadar kain yang boleh menutup bahagian tubuhnya. Dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulangi. Dia boleh ambil semayang, pergi ambil semayang boleh, balik ke katil tak? Balik ke katil nak solat, nak solat lah. Pagi ambil semayang tadi belang uyung-uyung boleh lah balik. Nak pergi semayang surah tak boleh, balik duduk katil. Duduk di katil, masuklah dalam selimut. Tengok keadaan lah selimut tu. Kalau selimut tu boleh melitupi kepala sampai ke kaki, tak ada masalah lah. Tapi katakanlah dia tu selimutnya tak berapa panjang juga, tutup kaki tak tutup muka, tutup muka tak tutup kaki. Jadi macam mana keadaannya? Pesakit yang tidak mampu pesakit yang tidak mampu menutup aurat boleh solat mengikut keadaannya lah. Mengikut keadaan lah. Kain sekadar mana yang ada bukan. Dan solat tersebut sah. Solat tersebut sah serta tidak perlu diulang. Sah dan tidak perlu diulang. Pak, dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat. Laku dalam keadaan menghadap kiblat. Pesakit yang tidak mampu menghadap kiblat, kata semayang atas katil hospital lah. Semayang atas katil hospital, mengikut katil lah, bukan mengikut menghadap kiblat dah. Ni bahagian, sebab tu dia bagi buat khusus ni untuk pesakit lah. Bab kitab ni dia buat khusus panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Ini satu pertolongan bantuan yang besar lah ni. Pesakit yang tidak mampu menghadap kiblat boleh solat ke arah lain. Ikut katil lah. Kan katil tak gitulah. Boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya lah. Kalau kata netang lah. Namun solat tersebut perlu diulang. Tapi solat ini perlu diulang semula setelah sembuh menurut mazhab Syafi'i. Ada lagi pandangan mazhab lain. Menurut pandangan mazhab Hanafi, pesakit yang tidak mampu menghadap kiblat boleh solat ke arah lain mengikut keadaan dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulang. Mazhab Syafi'i kena ulang, Hanafi tidak perlu ulang. Jadi kita boleh talfiq lah nak ambil. Tak. Dilakukan setelah masuk waktu. Mestilah setelah masuk waktu. Jadi pada kesimpulannya, iaitu pada kesimpulannya kita tengok sembahyang dalam keadaan najis. Bagi mazhab kita, sembahyang dalam keadaan mempunyai najis, tak kiralah pada badan, pakaian ke tempat, perlu diulang kembali. Sembahyang yang kita tunaikan dalam keadaan najis, ada najis pada salah satu daripada tiga lah, pada badan, pada pakaian atau pada tempat, tak. Perlu diulang kembali. Mungkin jugalah atas katil hospital tu kemarin tak, ambil darah tumpah.
banyaklah juga dak topok dah Messi dak salin cadar. Itu pun pada tempat tu. Najis pada tempat. Bila masuk waktu kita kena sembahyanglah walaupun cadar kita tu ada najis. Okey. Sembahyang dalam keadaan najis perlu diulang kembali. Perlu diulang kembali. 2, dalam keadaan berhadas kecil atau besar. Okey. Tak ada orang nak tolong ambil wuduk. Dah hadas kecil lah ni. Hadas besar tu betul dah. Hadas kecil pun kita bila nak ambil solat, kita mesti kan berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Tak ada orang nak tolong kita duduk atas katil terguling. Oleh bila walaupun terguling otak masih berfungsi, selagi itulah wajib solat ditunaikan. Jadi kalau sembahyang dalam keadaan berhadas kecil lah kita ambil, tak dapat nak ambil wuduk. Dalam keadaan tidak dapat mengambil wuduk, diulang kembali. Sembahyang itu kena ulang kembali. 3, tidak mampu menutup aurat. Tidak mampu menutup aurat, tak cukup lah mana kain untuk menutupi. Kalau orang lelaki mampu ni sikit saja bahagian aurat, ni orang puan lah ni. Masalahnya kena meliputi seluruh tubuh ni. Tidak mampu menutup aurat, solat sah dan tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. 4, tidak mampu menghadap kiblat, sah dan perlu diulang. Cuma satu sajalah. Satu saja yang tak perlu diulang, iaitu bahagian menutup aurat saja. Bahagian menutup aurat saja tak perlu diulang. Yang bahagian lain najis yang dengan keadaan bernajis, dengan keadaan tak dapat mengangkat hadas, tak dapat nak ambil wuduk, dalam keadaan tidak dapat nak menghadap kiblat, maka kena ulang. Cuma bahagian tak dapat menutup aurat saja tidak perlu diulang. Sekarang kita tengok panduan bersuci daripada najis. Muka surat 19. Tengok bahagian panduan bersuci daripada najis, iaitu khususnya menyucikan najis pada kemaluan. Iaitu najis pada hak diri sendirilah. Kemaluan ni hak diri sendiri. 1, sebaiknya pesakit menggunakan air untuk menghilangkan najis jika mampu berbuat demikian. Yang pertama, sebaiknya pesakit menggunakan air untuk menghilangkan najis jika mampu berbuat demikian. Iaitu maksud di sini najis hak kita lah, sama ada najis pada ikut berok ataupun najis ikut kecin, itu maksudnya. Jadi dia kata sebaiknya pesakit menggunakan air lah untuk menghilang berok, najis berok ataupun najis kecing pada kemaluan berok dan pada kemaluan kecing. Sebab apa dia kata sebaiknya? Sebab masih ada hukum, iaitu boleh dilakukan dengan istinja. Sebab ada boleh dilakukan dengan istinja. Istinja ni tak kira ada air tak ada air, dia boleh ikut pilihan. Tak, ikut pilihan. Tak seperti tayamu. Selagi ada air tak boleh nak tayamu. Tapi istinja ni ada air boleh nak istinja. Jadi di sini dia menyucikan najis pada kemaluan, sebaiknya pesakit
menggunakan air. Sebaik-baiknya hendaklah menggunakan air untuk menghilangkan najis. Jika mampu berbuat demikian. Jika mampu berbuat demikian artinya boleh menggunakan air. Sebaiknya menggunakan air lah. Tapi boleh tak guna air? Boleh dengan beristinja. Dua, jika tidak mampu menggunakan air atau tidak mahu menggunakannya, air ada tak mau guna. Tidak mampu artinya tak ada air, atau ada air tapi tak mau guna air. Tak. Atau tidak mahu menggunakannya, pesakit boleh menggunakan bahan-bahan lain yang suci lah. Iaitu dengan beristinja lah, bahan-bahan yang suci, yang kering dan kesat. Yang kering dan kesat. Maksudnya yang licin tak boleh juga. Macam plastik. Kering tapi licin tak kesat, tak boleh nak buat istinja. Kalau kita belajar dulu zaman tak ada plastik, buluh. Ada kayu boleh. Buluh kerah juga tapi licin. Tak boleh juga nak buat istinja. Pesakit boleh menggunakan bahan-bahan lain yang suci, kering dan kesat, serta bukan satu yang ada kehormatan, kehormatannya seperti makanan. Makanan hak mana tak boleh? Macam roti kerah. Roti kerah boleh lah. Nak buat roti kerah ataupun untuk kecing, paung pun boleh dia resap masuk. Tapi ada kerana walaupun suci, walaupun kering, walaupun meresap air, tapi oleh kerana dia dihormati sebab makanan, tak boleh juga kita nak guna buat istinja. Atau mushaf Al-Quran, ketah boleh buat istinja, tapi ketahnya Quran tak boleh lah. Sebab dia dihormati. Contoh, bahan-bahan yang boleh digunakan untuk istinja, batu atau tisu yang kesat, yang kering. Batu pun nak batu yang kering, kalau basah tak boleh juga. Tisu pun begitu jugalah, tisu hak kesat tu. Kita buat kesat tangan, kat jamuan tu kesat lah tu. Ataupun hak gulung, hak gulung tu, berbagai jenis gulung tu kesat lah tu. Tapi dengan syarat nak kering pula. Taklah kering. Contohnya bahan-bahan yang boleh digunakan, batu atau tisu kesat, yang kering. Yang kering. Okey. Jika ia digunakan bahan selain air, kalau nak gunakan mensucikan najis pada diri kita ni, najis kita sendirilah, najis kita berkecing ataupun berak lah. Jika digunakan bahan selain air, tambah pakai air, disyaratkan beberapa syarat. Kena ada beberapa syarat juga, tidak boleh sewena-wenanya. Hendaklah dibersihkan tempat keluar najis sebelum ia kering. Istinja ini hendaklah dilakukan sebelum najis itu kering, maksudnya. Kalau kecing pun sebelum kecing itu kering, daripada kemaluan kita, ujung kemaluan kita, ataupun berak pun sebelum daripada berak itu kering, barulah boleh dilakukan istinja. Hendaklah dibersihkan tempat keluar najis sebelum ia kering. Sebelum najis itu kering, sama ada najis kecing ataupun najis berak. Hendaklah dibasuh. Jika kering, hendaklah dibasuh dengan air. Tak boleh jugalah nak pakai istinja kalau kering dah. Hendaklah dibasuh dengan air. Selesa tak selesa tu bergantunglah kepada kebiasaan. Bergantunglah kepada kebiasaan.
Begitulah maknanya. Islah kak sungguh. Berti malah dah pergi berti di surah. Air tak ada. Air tak ada dah. Kebetulan lah tisu ada dalam poket. Pergi kedai tadi tisu kesak. Kecing. Bolehlah istinja dengan syarat air kecing tu belum kering lagi lah. B, hendaklah dibersihkan sekurang-kurangnya 3 kali. Istinja pun 3 kali ya. Pada berak ataupun kecing, dibersihkan sekurang-kurangnya 3 kali jika ia boleh bersih dengan kadar tersebut. Jika tidak bersih, kalau 3 kali pun tak bersih lagi, 3 kali pun tak bersih lagi, kita rasa tak selesa lagi lah. Bahagian keluar tahi kita tu rasa tak bersih, tak selesa lagi. Maknanya hendaklah diulang sehingga bersih lah. Tambahlah beberapa kali pun sehingga rasa selesa. Bersih dah rasa ni, habis. C, najis yang keluar daripada dubur. Dubur ni kot belakang lah, kot berak. Najis yang keluar daripada dubur hendaklah tidak melampaui bahagian yang tercatum di antara 2 belah punggung. Artinya hak berak molek lah ni. Kalau hak berak cair tu melampaui dah. Tak sampai ke luak lebih daripada tempat keluar najis dah tak. Tak boleh nak istinja gitu. Dia nak hak berak molek, hak tak den ni. Ada dene keluar tu terus saja. Kalau hak masa dene tu neleh ke lain, tak boleh nak istinja. Najis yang keluar daripada dubur hendaklah tidak melampaui bahagian yang tercatum di antara 2 belah punggung. Tidak melampaui bahagian tercatum di antara 2 belah punggung seseorang ketika berdiri. Ketika duduk diri, artinya lebih pada punggung kita tu bit neleh ke siapa kan, lebih dah, mana tak boleh nak istinja. Manakala yang keluar daripada kubur ke depan pula hendaklah tidak melampaui kepada kepala zakar. Kalau orang lelaki kecil daklah neleh ke sampai kepala dak, terus sajalah kat mulut dia saja. Bolehlah lakukan istinja bagi seorang lelaki dan tidak melebihi daripada tempat keluarnya ke bahagian lain bagi seorang perempuan. Orang perempuan pula tak neleh ke lain lah. Jika najis tersebut melampaui bahagian tersebut, hendaklah dibasuh dengan air. Dengan air. Kemudian menyucikan najis bukan pada kemaluan. Hak lain luar daripada kemaluan. Menyucikan najis bukan pada kemaluan seperti najis yang terkena pada tubuh badan yang lain. Seperti najis yang terkena pada tubuh badan kita yang lain daripada kemaluan. Bahagian yang terkena najis hendaklah disucikan dengan air lah. Kalau hak lebih daripada tempat, maka tak boleh nak istinja, kena pakai juga maksudnya. Bahagian yang terkena najis hendaklah disucikan dengan air dan tidak madai jika hanya dilap saja. Umpamanya lah kata kita kecing malah dah bahagian zakar tu boleh dah istinja, tapi ngecik kena peha. Hak peha tu tak boleh nak istinja, kena basuh dengan air juga. Kena basuh dengan air juga. Bahagian yang terkena najis, hak tubuh kita kena najis, hendaklah disucikan dengan air dan tidak memadai jika hanya dilap saja, tak boleh. Kena basuh jugalah, kena mengalir juga air. Jika tidak mampu atau tidak boleh menggunakan air kerana ditakuti mendatangkan mudarat, jika tidak mampu
atau tidak boleh menggunakan air kerana ditakuti mendatangkan mudarat. Najis yang ada perlu dibersihkan dan dikurangkan kuantitinya sekadar kemampuan dah. Artinya insyaallah neleh air kecil sampai hak tempat luka ni. Dapat tempat luka. Misalnya katakanlah peha ni luka. Ngecik air kecil tadi kita dah ingat habis dah ais titik lagi kena dekat tempat luka tu. Jika tidak mampu atau tidak boleh menggunakan air kerana ditakuti mendatangkan mudarat, nak basuh. Tak sebila kata tadi, selain daripada tempat kemaluan, kena basuh kan, tak boleh nak lap. Tak boleh nak lap. Tak. Jika tidak mampu atau tidak boleh menggunakan air kerana ditakuti mendatangkan mudarat, dah. Nak jiru hatta baruk ni doktor bagi dah kayak dah jangan awi kena air. Jangan awi kena air. Mandi pun sekat tubuh je. Dan najis yang ada perlu dibersih dan dikurangkan kuantitinya lah sekadar kemampuan. Kena bersih sekadar kemampuan, sekadar boleh lah. Artinya lap lah juga. Jangan tidak dilapkan. Kena lap juga. Itu maksudnya najis yang ada perlu dibersih dan dikurangkan kuantitinya sekadar kemampuan, sekadar setakat yang boleh, yang tidak mendatangkan mudarat. Setelah itu sucikan diri daripada hadas. Setelah itu sucikan diri daripada hadas. Mana basuhlah kecing kita tu dengan air tak. Tempat tertitik tu kena bersih dulu. Kena bersih di situ dulu, lap di situ dulu. Biar kurangkan najis ni. Tak basuh tak boleh sebab doktor pesan kena lap juga. Beri kurang kuantitinya. Kemudian dianggap boleh bersih tu, barulah kita basuh kemaluan kita. Basuh kemaluan kita, kena buang, kena bersih dulu luar daripada kemaluan. Najis yang ada perlu dibersihkan, dikurangkan kuantitinya sekadar kemampuan. Setelah itu sucikan diri daripada hadas. Sucikan diri artinya basuhlah kecing tu. Setelah itu sucilah diri daripada hadas. Kita pun basuhlah kecing. Dan tunaikan solat. Sucikan diri pada hadas. Arti basuh kecing kita ataupun basuh kecing dulu, maka ambillah wuduk. Ambillah wuduk. Sucikan diri pada hadas artinya kita hendaklah ambillah wuduk. Lepas tu baru boleh ambil wuduk maksudnya. Sebab kita ambil wuduk ni mengakai hadas kecil bukan? Jadi bersih dulu hak najis tu, barulah kita boleh ambil wuduk. Dan tunaikan solat fardu sahaja. Dan tunaikan solat fardu sahaja sebagai menghormati waktu. Tunai solat fardu sahaja sebagai menghormati waktu. Solat ini perlu diqadha kembali setelah pulih menurut mazhab Syafi'i lah. Menurut mazhab Syafi'i, solat ini perlu diqadhakan solat ini perlu diqadha kembali. Perlu diqadha kembali setelah pulih menurut mazhab Syafi'i. Pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan, tak tahu keadaannya, tak mampu, ada najis, tak mampu nak menghilangkan najis pada tubuh badan. Macam saya kata tadi lah, hak duka di belakang, tak mampulah tu. Boleh memilih untuk solat seperti biasa dengan kewujud dan najis mengikut pandangan mazhab Maliki
solat yang dilakukan itu sah serta tidak perlu diulang. Artinya, maksudnya pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan, macam saya sebut dulu dah lah. Artinya luka di belakang katakan. Boleh memilih. Kita boleh memilih untuk solat seperti biasa. Dengan kewujudan najis. Kita boleh memilih solat, lakukan solat seperti biasa dengan adanya najis mengikut pandangan mazhab Maliki. Solat yang dilakukan ini sah serta tidak perlu diulang. Kalau kita nak ambil mengikut mazhab Syafi'i, itu dia kata boleh memilih sama ada Syafi'i ataupun Maliki. Kalau Syafi'i tak khabar dah lah, kena ulang balik. Tapi kita milih untuk nak ambil mengikut mazhab Maliki. Solat yang dilakukan itu sah serta tidak perlu diulang. Okey, kita rehat dulu setakat ini. Kita akan sambung kitab yang kedua. Jadi Datuk Ambok kata jangan sibuk lah lagi ni kitab ni. Kerana kitab ni dia kata JAKIM hantar kepada satu naskah kepada setiap jabatan mufti setiap negeri saja. Dan mufti hanyalah bagi kepada ahli-ahli majlis petua sahaja. Jadi oleh kerana pihak jabatan mufti tak buat percetakan lagi, kita janganlah menyebarkan dahulu, simpan untuk kita lah. Saya rasa minggu depan saya tak boleh buat kelas. Sebabnya ada akad nikah. Nah, akad nikah tu kebetulan lah dia tu akad nikah hari Isnin, ya boleh hari Isnin, akad nikah hari Isnin, jamu hari Isnin tula. Jadi dia nak akad nikah awal lah. Kalau akad nikah dalam pukul 11 tu orang mari jamu dah pula. Kesianlah ke dia. Jadi kalau begitu saya buat keputusan minggu depan saya tak hadirlah kelas ini. Nyanya ke dia takut debar kita tak mari lagi. Orang jamuan mari dah apa. Pakai tak ada dah minggu depan. Ajali. Tak ada lah. Ajali pun tapi pelik sikit dia ni. Hari Isnin. Orang lain Ahad dah. Ahad kan Jumaat satu Ahad. Dia hari Isnin. Jadi kena hari kelas kita. Hari Isnin tu mungkin antara dua pihak lelaki perempuan tu macam mana tu. Cuti sekolah. Cuti sekolah. Cuti pula pendek tak. Ambil lah hari mana-mana agaknya. Tak usah ambil lah. Ya. Tak tahulah tu. Tak ingat dah sebabnya ya dia ambil Isnin tu, lupa. Dan kita pun nak ra'i kat dia, nyanyi kat dia orang Indon. Indon hak mari sini lama dah. Bukan Indon hak mendatang ni dah. Hak warga dah lah. Hak anak nak nikah ni lahir di Terengganu dah lah. Tak apalah, kita ra'ilah dah dia waris-waris dia kurang apa. Ya. Ya.
kita dengarlah di antara kelebihan bulan Rejab untuk kita umat Muhammad. Banyak kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk mengambil faedahnya. Sebab kalau nak ikut dengan umur kita kelebihan-kelebihan yang diberi ni, nak ikut dengan umur kita tak dang. Tapi mana sangat molek lah bagi kita mengambil peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat baginda lah, sahabat Rasulullah. Dia asalnya orang Farsi ni, orang Iran lah, asalnya bukan Islam lah. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, Salman Al-Farisi kata baginda bersabda, barang siapa puasa sehari daripada Rejab, barang siapa puasa sehari, sehari daripada Rejab, okay, maka seperti umpama puasa 1000 tahun. Seperti dia berpuasa 1000 tahun. Nak ambil mana umur kita? Kau nak ikut tak? Kau nak ikut puasa tu. Tapi inilah kelebihan yang dikurniakan oleh Allah, kemurahan Allah. Sebab Rejab ini bulan Allah, dikurniakan khusus pada kita umat Muhammad ni. Dan baginda menyampaikan ini supaya kita ni ambil rasa geram nak. Rasa nak sangatlah tentang kelebihan itu. Tambah-tambah pula sekarang ni kalau puasa tak puasa benda pun. Tak puasa benda pun puasa. Tak boleh kira zaman dulu, zaman kita budak-budak. Nak tarik diri tu ke Allah laparnya. Lapar. Sebab apa tu? Sebab makanan kita tu lah dulu. Agak makan ikan singgang, ngetek. Nak sipang untuk jadi kenyang tu. Tapi sekarang ni kok macam-macam zat duk makan tak. Jadi tahan daripada lapar. Jadi kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa sehari daripada Rejab, sehari, maka seperti umpama puasa 1000 tahun, bukan 1000 hari, umpama puasa 1000 tahun. Nak ambil duana umur kita tak? 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Mana itulah kelebihan yang Tuhan beri, fadilat itu, supaya kita ni nak, biarlah rasa nak, biar rasa nak ambil kelebihan itu. Kalau nak ikut umur kita ni dah rak. Dan seperti seumpama memerdekakan 1000 hamba. Bukan setakat seperti puasa 1000 tahun lagi, pahalanya juga seperti memerdekakan 1000 sahya, 1000 hamba. Okay. Dan barang siapa bersedekah padanya dengan satu sedekah, tak rayak banyak mana, tak dengan satu sedekah, mengikut keikhlasan kita lah. Banyak mana kita nak buat sedekah tu tak. Dia kata sedekah satu. Dah kalau satu banyak ni, dah aku nak buat banyak lah, biar lebih boleh berganda-ganda lagi. Tak. Maknanya dirayak satu saja. Setakat mana gerangan kita tu nak menambahkan lagi tu, hak kita lah. Barang siapa bersedekah padanya dengan satu sedekah, maka seperti ia bersedekah dengan 1000 dinar. Seperti bersedekah dengan 1000 dinar. 1000 dinar ni besar lah, duit emas. Tak? Duit emas. Maknanya nak bagi baginda nyata kata nak suruh kita ni gerang.
sehari je banyak tu dah. Kalau gitu aku nak banyak lah. Sampai 3 hari ke, sampai 5 hari ke. Ataupun nak isna kami boleh juga 8 hari. Dah. Kalau sehari 1000 dinar, 8 hari macam 8,000 dinar. Barang siapa bersedekah padanya dengan 1 sedekah, maka seperti ia bersedekah dengan 1000 dinar. Dan disuratkan Allah dengan tiap-tiap seorak roma di atas jasadnya, atas tubuhnya. Setiap orak bulu roma atas tubuh kita itu 1000 kebajikan. Setiap orak roma kita ni disuratkan dengan 1000 kebajikan. Dan diakatkan baginya 1000 darjat. Akak pula kemuliaan dengan 1000 darjat. Dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Keberkatan boleh. Dihapus pula kejahatan, 1000 kejahatan. Itulah hebatnya kita Mak Muhammad ni. Kata Muqatil radhiyallahu anhu, telah menjadikan Allah di belakang Jabal Qaf. Kat mana Bukit Qaf itu hak Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jabal Qaf artinya Bukit Qaf. Kita aja dengar sangat masa budak-budak dah. Tu dia sebut Bukit Qaf ni. Kata Muqatil radhiyallahu anhu, telah menjadikan Allah di belakang Jabal Qaf, Bukit Qaf, bumi yang putih. Satu kawasan putih, buminya putih. Satu kawasan, bukan kecil-kecil kawasan lah. Penuh daripada malaikat. Dari bumi yang putih itu, belakang Bukit Qaf itu tempat berhimpunnya, penuh berhimpun dengan malaikat. Malaikat berhimpun di situ. Serta tiap-tiap malaikat itu panji. Setiap malaikat itu pegang satu bendera. Pegang satu panji, iaitu pegang satu bendera. Tersurat padanya, pada bendera itu tersurat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulianya Quran Muhammad. Jadi berhimpunlah tiap-tiap malam daripada bulan Rejab. Malaikat ni setiap malam sepanjang bulan Rejab itu berhimpunlah. Di tengah padan di belakang Bukit Qaf, Jabal Qaf ini. Setiap malam berhimpun. Dan istighfar mereka itu bagi umat Muhammad bukan pun saja dak berhimpun dan beristighfar kepada umat Muhammad. Istighfar artinya memohon keampunan daripada umat Muhammad. Bila kata malaikat, satu makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa, kerja dia hanyalah mengerjakan apa-apa yang diwajibkan ke atasnya. Yang berzikir, berzikirlah. Yang sujud, sujudlah. Yang rokok-rokoklah. Jadi bila makhluk yang sangat taat, tak perlu buat salah, dia tentulah makhluk yang dikasihi oleh Allah, merupakan kasih Allah. Dan bila dia dikasihi oleh Allah, tentulah doa dia itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tolong beristighfar kepada kita pada setiap malam bulan Rejab. Tentulah permohonan keampunannya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak minta untuk dia nak buat apa, dia tak nak buat dosa apa. Kita ni manusia yang buat dosa. Jadi kita umat Muhammad ni bertuah pula pada sebulan Rejab. Setiap malam malaikat berkumpul di belakang Jabal Qaf, beristighfar, memohon keampunan daripada dosa-dosa umat Muhammad, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Kalau malaikat tolong kita, apatah lagi kita pun kena buatlah untuk diri kita tak. Kena buatlah. Takkan arah ke orang saja. Tak. Bila malaikat beristighfar memohon keampunan kepada umat Muhammad, maka firman Allah Ta'ala bagi mereka itu. Lalu Tuhan pun berfirmanlah kepada malaikat tersebut bahawasanya aku telah mengampun akan umat Muhammad. Aku ampun dah dosa umat Muhammad. Kamu minta tu aku ampun dah dosa umat Muhammad. Kamu beristighfar mohon keampunan untuk dosanya, aku ampun dah, Tuhan kata. Aku ampun dah. Kata Wahab bin Munabbah. Wahab bin Munabbah ahli sejarah yang terulung lah. Ahli sejarah zaman Rasulullah lagi ni. Kata Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu, katanya, telah aku baca setengah daripada beberapa kitab Allah. Wahab bin Munabbah kata aku baca setengah daripada beberapa kitab Allah. Kita tahulah kitab yang wajib kita tahu. 4 bukan. Jadi Wahab bin Munabbah ni dia taklah saja baca Quran tak, dia baca kaji apa isi yang ada dalam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Dia baca belaka. Bahawasanya dalam kitab-kitab Allah itu, hak yang dia baca, barang siapa mengucap istighfar akan Allah, artinya barang siapa beristighfar kepada Allah dengan pagi-pagi dan petang-petang pada bulan Rajab. Pagi lepas subuh istighfar, kemudian petang pula sebelum maghrib istighfar pula. Kan? Kata Wahab bin Munabbah, telah aku baca dalam beberapa kitab Allah Azza wa Jalla bahawasanya dalam kitab itu ada tertulis, barang siapa mengucap istighfar akan Allah dengan pagi-pagi dan petang-petang pada bulan Rajab, okey, 70 kali, pagi 70, petang 70. Tak banyak, tak siapa pun selilit tasbih dah. Barang siapa beristighfar pada bulan Rajab, pagi 70 kali, petang 70 kali, maksudnya telah diharamkan Allah tubuhnya daripada api neraka. Telah diharamkan Allah tubuhnya daripada api neraka. Itulah kelebihan bulan Allah, Syahrullah. Kata Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Sayyidina Ali, kata baginda bersabda, banyakkan olehmu daripada istighfar pada bulan Rajab. Baginda pesan kepada sahabat dan kita seluruh umatnya lah, supaya memperbanyakkan beristighfar pada bulan Rajab. Maka bahawasanya bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap saat daripadanya beberapa pemerdekaan. Sebab apa tu baginda berpesan itu? Sebab dalam bulan Rajab ni Allah Ta'ala memberi keampunan. Tiap-tiap jam daripadanya Allah Ta'ala memberi kemerdekaan daripada api neraka. Dan bahwasanya bagi Allah Ta'ala beberapa dusun tiada masuk akan dia malaikat orang yang puasa bulan Rajab. Ya, puasa sebulan lah. Habis. Lagi kelebihan-kelebihan puasa pada bulan Rajab ni. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa puasa 27 daripada bulan Rajab,
puasa pada barang siapa puasa pada 27. Ingat tak? Pada 27 hari bulan Rajab, disuratkan Allah baginya puasa 60 bulan. Sehari je puasa pada 27 Rajab, maka disuratkan pahala yang dikurniakan oleh Allah itu seperti berpuasa 60 bulan. 60 bulan. 60 bulan. Kalau Ramadan 60 tahun tak? Sebulan setahun sebenarnya. 60 tahun. Makna nak habis umur kita dah kalau umur panjang pun. Itulah dapat fadilat tu. Banyak digunakan berbagai fadilat. Nak suruh bukan setakat dengar, nak suruh ambil, lakukanlah untuk memperolehi fadilat-fadilat tersebut itu. Habis. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa 3 hari. Tadi sehari, mula-mula sehari tak. Kemudian sebut pula pada sehari pada 27. Tak. Kemudian puasa 3 hari pula. Barang siapa puasa 3 hari daripada Rajab dan berdiri pada malamnya pula bangun bertahajud pula. Siang hari berpuasa, kemudian malam bangun bertahajud. 3 hari itu, maka baginya daripada pahala seperti puasa 3000 tahun. Kita puasa 3 hari itu, pahala seperti 3000 tahun berpuasa. Nak ambil mana umur kita? Seperti puasa 3000 tahun, bukan 3 tahun, 3000 tahun. Banyaknya nak buat apa? Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala lah. Nak buat apa tu? Kalau hak atas dunia, harta dunia ni hak nampak, lagi banyak lagi nak, lagi banyak lagi nak dah. Tapi oleh kerana hak akhirat ni tak nampak. Tak nampak. Tawa je rasa. Tak. Dan berdiri pada malamnya, maka baginya daripada pahala seperti puasa 3000 tahun. Habis. Dan berdiri sembahyang pada malam pula, diampunkan Allah pula. Bahagian bangun tak bertahajud pula, diampunkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap hari 70. Tiap-tiap hari 70 dosa besar. Tengok ni. Barang siapa pahala seperti puasa 3000 tahun dan berdiri sembahyang pada malamnya, diampun Allah Ta'ala bagi dengan tiap-tiap hari 70,000 dosa besar. 70 dosa besar tiap-tiap hari. Diampunkan 70 dosa besar. Banyaknya dosa besar. Ada ke banyak ni? Banyak. Hak kita nampak, yang kita tahunya berzina, minum arak, berjudi, bunuh orang. Tak. Tinggal semayang pun dosa besar. Tinggal semayang pun dosa besar. Duk balah adik-beradik lebih pada 3 hari tak tegar pun dosa besar. Banyak dosa besar. Kata 3 tahun dah kita tak tegar bendanya sebab sikit aja. Kita baik lah lepas lah, mana lepas pada tak ada. Tapi hak 3 tahun tu lah hak ni perlu ni nak tapur ni, hak 3 tahun tu. Duduk berdosa besar tu. Kerana tak tegar siapa dengan adik-beradik tak. Dengan mak ayah banyak juga kita dosa besar. Jangan nanti buat kasar, cakap kasar pun berdosa besar dah. Dengan mak ayah ni. Apatah lagi jekoh tekan tak. Banyak.
Jangan ingat banyaknya tu ampun kat mana dosa besar yang banyak sangat ni. Kita duk nampak hak tu je. Hak judi, minum arak, bunuh orang. Berzina. Hak mananya hak kita dak tegar adik-beradik dak nampak. Hak kita duk kemak ayah tu tak nampak. Hak duk tinggal semayang tu dak nampak. Tu semuanya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Hak duk mengacung, melaga-laga orang tau. Melaga-laga orang pun. Jadi fitnah kita buat fitnah tu, selagi orang tu percaya, sampai selagi itulah kita menerima dosa yang kita duk buat tu. Kita duk acung ke dia tu tak. Selagi dia tu duk percaya, duk pegang apa hak yang kita acung tu, dia duk pegang sampai dak tegar siapa dia dengan adik-beradik kerana acuman kita. Selagi mana dia dak tegar balik, selagi itulah boleh sokmo dosa kita. Lagi tu. Begitu. Sebab itulah maknanya orang yang mengacung-ngacung ni di antara juga mereka yang melakukan dosa besar walaupun rasa tak besar dah. Jadi dia kata barang siapa puasa 3 hari daripada Rejab dan berdiri pada malamnya, itu bangun bertahajud pula, maka baginya bagi daripada pahala puasa 3 hari seperti puasa 3000 tahun. Dan berdiri sembahyang pada malamnya, hak bahagian malam pula bertahajud pula ni, maka baginya daripada pahala seperti puasa 3000 tahun dan berdiri sembahyang pada malamnya, diampun Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap hari 70 dosa besar. Kalau puasa 3 hari 70, 210 dosa besar tak? Tapi kita duk fikir, duk nampak sikit je. Dosa besar lain ni tak ada nampak. Kalau nak kira dosa besar, ada 70 dosa besar. Kita ada 70 dosa besar. Dan ditunaikan baginya 70 hajat tak kala hendak keluar nyawanya. Tu lagu mana keadaan tu Allah Subhanahu Wa Taala sajalah tahu. Ditunaikan 70 hajat ketika nak keluar nyawanya, dan 70 hajat pada kuburnya setelah dikebumikan. Dikurniakan pula 70 hajat, dan 70 hajat tak kala terbang suf, tak kala suratan amalan kita dikembalikan, dikurniakan 70 hajat. Dan tak kala ditimbang 70 hajat pula, tak kala ditimbang pada mizan, dan 70 hajat pada sirat. 70 hajat pula dikurniakan ketika kita meniti titian siratal mustaqim. Habis. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Kailani radhiyallahu anhu, bermula setahun seperti setahun ni, masa setahun ini seperti pohon kayu, seperti sepokok kayu. Rejab itu hari berdaunnya. Rejab itu hari berdaunnya. Bila kata berdaun, menandakan pokok ini akan subur membesar lah. Kalau tak ada daun, mapuh lah tak? Gitu maksudnya. Pokok tu nak mati lah tu.
Dia kata masa dan masa setahun tu, kata Abdul Qadir Kailani, seperti ibaratkan 1 pohon. Rejab itu hari berdaunnya. Bila kata hari berdaun, pokok itu akan subur lah, akan membesar, akan subur. Dan Syaban itu hari berbuah. Syaban hari berbuah. Dan Ramadan itu hari mengeraknya. Ramadan hari mengetamlah buah itu, boleh belakalah. Hari memperoleh hasil, mengambil hasil daripada buah-buah tersebut. Kata kil Rejab itu bulan maghfirah. Kita telah dengar apakah itu maghfirah. Okey. Bulan maghfirah artinya bulan keampunan. Bulan keampunan, bulan keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Syaban bulan syafaat. Syaban pula bulan syafaat. Dan Ramadan bulan mengganda segala kebajikan. Rejab itu bulan taubat. Syaban itu bulan mahabbah, bulan kasih sayang. Dan Ramadan seperti hujan, rahmatlah. Ramadan itu seperti hujan, artinya bulan yang menurunkan rahmat begitu banyak yang tak terhingga. Macam mana tu? Kita tengoklah pula kelebihan bulan Ramadan, melakukan amalan sunat seperti melakukan amalan yang wajib. Dah. Okey. Dan segala kebajikan pada segala bulan 12 dibalas dengan 10. Bila kita tahu dah kita buat kebaikan, satu kebaikan dibalas 10, bukan? Pada segala bulan lah. Tetapi pada bulan Rejab, satu kebajikan kita buat dibalas dengan 70. 70 kali ganda. Dan pada bulan Syaban, dengan satu kebajikan dibalas dengan 700 kali ganda. Rasulullah kata Syaban sehari. Syaban itu bulan aku. 700. Dan pada bulan Ramadan dengan 1000 kali ganda. Buat satu kebajikan pada bulan Ramadan dibalaskan dengan 1000 kali ganda. Dengan 1000 kali ganda. Dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, adalah kami duduk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba nyatalah atas kami seorang laki-laki yang elok kelakuannya. Tiada kami lihat seumpamanya, dan tiada dia kata Abdullah bin Mas'ud, satu kali lah katanya, kami ni, dia lah dengan para sahabat lain duduk berhadapan dengan Nabi, duduk dalam majlis, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba nyatalah atas kami seorang laki-laki yang elok kelakuan. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Nyatalah kami, datanglah seorang laki-laki yang elok kelakuannya. Dan tiada kami lihat seumpamanya pada kami tak pernah lihat lagi lah orang yang seperti dia ni sebelum ni, iaitu di mana dia kata tingginya lebih daripada orang Arab lah ni. Tingginya lebih daripada orang Arab, dan daripada lentangnya begitulah juga lebar dadanya pun lebih daripada orang Arab. Saya tu besar jaga lah ni.
maka memberi salam atas Nabi SAW. Dia pun beri salam kepada baginda. Maka memberi salam atas Nabi SAW. Maka tiada kami ketahui akal lurahnya. Dia bagi salam, tapi kami tak faham bahasa apa yang dia gunakan. Orang tu kami tak faham bahasa apa yang dia gunakan. Maka merdukan Nabi SAW dengan seumpama lurahnya. Baginda pun menjawablah dengan merdunya suara, dengan bahasa lelaki itu, dengan bahasa lelaki itu. Dan bersabda, lalu setelah baginda menjawab salam, baginda pun bersabdalah, bertanya, siapa kamu dan apa kosak kamu? Siapa kamu ini? Kami tak pernah lihat ni di Madinah sebelum pada ni, tak pernah lagi lihat kamu ni. Dan apa maksud kamu datang ni? Kata baginda. Maka sembah ia, ya Rasulullah. Lalu dia pun menjawablah, ya Rasulullah, aku ini seorang laki-laki daripada kaum Nabi Isa AS. Seorang laki-laki daripada kaum Nabi Isa. Patut pun orang Arab tak faham apa bahasa yang dia gunakan. Dia gunakan bahasa bahasa Ibrani ke bahasa apa ni. Jadi orang Arab yang belum keluar pada negeri-negeri daripada Arab, dia tak fahamlah bahasa ni. Dia kata aku ni daripada kaum Nabi Isa. Kaum Nabi Isa. Man khidmat aku akan Maryam, hingga sampailah ia akan sampai besar perempuan itu. Dan aku telah berkhidmatkan kepada Maryam, ibu Nabi Isa ni, sejak dia kecil lagi sampailah dia besar. Dan aku khidmatkan Isa pula. Bila Isa dilahirkan, aku khidmat pula kepada Nabi Isa, hingga sampai akan sebagai sampai laki-laki. Aku khidmat Isa sehingga dia jadi remaja lah kita kata. Daripada kecil sampailah dia sampai laki sebagai sampai laki-laki, jadi remaja lah. Dan aku baca Taurat, aku baca kitab Taurat dan Injil. Dia kata royak baginda, dia baca kitab Taurat, baca kitab Injil pun dia baca. Maknanya orang yang alim lah dalam agama ni. Sebelum daripada agama Nabi Muhammad ni. Maka sabda Nabi, lalu setelah dikata aku baca kitab Taurat, kitab Injil, maka sabda Nabi SAW, apa yang menyapakan dengan dika akan umur ini? Apa bagaimanakah yang boleh mensapa panjang umur setara ni? Kata kita. Rasulullah tanya dia, macam mana kamu ni boleh sapa umur panjang, sapa setara ni panjangnya? Maka sebab apa Rasulullah kata, antara aku dengan Nabi Isa tu 600 tahun selang. 600 tahun renggangnya antara aku dengan Nabi Isa. Jadi umur ni maknanya lebih daripada 600 tahun dah lah tak? Apa yang menyebabkan kamu boleh panjang umur sampai setara ni? Balik kita tanya. Maka sembah ia. Lalu dia pun jawablah kepada baginda, aku cita-cita bahawasanya Allah SWT, bahawa aku berdapat bagi akan dikau dan dengan umat engkau. Aku sentiasa bercita-cita, sentiasa minta dengan Allah SWT supaya aku ni dapat bertemu dengan kamu ya Muhammad dan juga umatmu. Asrak permohonan hamba Allah yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kala aku lihat pada kitab yang dahulu daripada kelebihan engkau dan kelebihan umat kau. Sebab apa aku nak jumpa sangat denganmu ni, minta dengan Allah SWT nak jumpa sangat dengan kamu dan ingat kamu. Sebab aku lihat dalam kitab-kitab yang aku baca dulu tu, kitab Taurat, kitab Injil tu ada menyatakan tentang kelebihan kamu dan umat kamu. Sebab tu aku nak jumpa juga tu. Ada menyatakan tentang kelebihan kamu dan umat kamu. Dan aku pohonkan Isa AS minta syafaat kepada Allah Ta'ala.
aku pun dah nak jumpa sangat, tak boleh hilang nak jumpa sangat dengan kamu. Aku minta lah Nabi supaya berdoa, memohon syafaat Nabi supaya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa disampaikan daku umat ini supaya aku ni dipanjangkan umur sampailah kepada dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad dan umatnya. Maka telah mengetahui Allah yang demikian itu daripada hatiku, dan disuruh akan Isa alaihissalam dengan doa. Allah Subhanahu Wa Taala mak mengetahui apa yang aku kehendaki dalam hati aku dah. Nak sungguh-sungguh supaya dapat berjumpa dengan Muhammad dan umatnya, tak lari panjang ke umur. Jadi Tuhan pun suruhlah Nabi Isa berdoa. Disuruh akan Isa alaihissalam dengan doa, maka mendoa ia bagiku. Nabi Isa pun doalah pada aku. Doalah untuk aku ni, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipanjangkan umur aku ni, biar aku ni sempat berjumpa dengan Muhammad dan umatnya. Dan demikian itu hingga sampai aku kepada barang yang aku sampai. Begitulah nak khabar kita keadaannya, sehingga sampailah aku ni, sampailah pada keadaan sekarang ni yang aku boleh sampai. Panjang umur aku ni, daripada dulu sampailah sekarang sekira-kira 600 lebih tahun. Tak ada lain lah, hanyalah aku mohon supaya Nabi Isa mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala berdoa supaya aku boleh sampai dapat berjumpa dengan Muhammad dan umatnya. Itulah di antaranya sebabnya. Maka jadilah laki-laki itu berkhabar-khabar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu Abdullah bin Mas'ud pun nampaknya baginda pun bercakap-cakaplah dengan lelaki itu, dengan lelaki kaum Bani Israel itu. Jadi pada tu aku nampaklah Nabi pun bercakaplah dengan laki-laki itu, iaitu laki-laki di zamannya telah berlakulah baganya kemuliaan dan kemusnahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada lagi sambungannya, insya-Allah akan kita dengar lagi lah tentang laki-laki ini. Masih lagi ada percakapannya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu depan kita cuti, minggu sekali lagi lah kita akan sambung pula dengar bersempena dengan bulan Rejab ini tentang kelebihan bulan Rejab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa jami'a amalina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu